Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita rafakkan kepada Allah SWT kerana petang ni kita dapat bersama dalam satu sesi kuliah bersama dengan Akademi Tadabbur Malaysia yang diusahakan oleh Ustaz Yusof Arba'in dan juga sahabat-sahabat mereka. Dan pada petang ini kita meneruskan lagi perbahasan berkenaan dengan muwafaqah Umar. Jadi saya minta maaf tuan-tuan, pada 2 minggu dan juga 4 minggu yang lepas saya tak dapat nak bersama, tapi diganti oleh sahabat saya lah, Dr. Yusof, kerana isunya adalah kali pertama tu kerana ayahanda masuk hospital sakit. Jadi tak dapat saya nak bersama. Alhamdulillah Dr. Yusof dapat bantu memberi pengisian dalam slot tersebut. Dan pada slot yang kedua itu saya tak dapat nak bersama kerana pada hari yang sama tu kebetulannya adalah hari ayahanda saya meninggal. Jadi tak dapat nak bersama. Saya minta maaf kepada tuan-tuan dan saya mohon jasa baik tuan-tuan untuk turut sama mendoakan pengampunan dosa, keampunan dosa dan juga rahmat Allah Ta'ala untuk almarhum ayahanda saya, insya-Allah. Dan kita masuk tuan-tuan pada bahagian yang ketiga daripada buku Muwafaqah Umar yang kita nak bincangkan pada petang ni, insya-Allah. Itulah dia berkenaan dengan Rasulullah dan Ummul Mukminin. Jadi Dr. Yusof pada 2 sesi yang lepas beliau dah masuk dalam bab membicarakan tentang ayat hijab, muwafaqat yang ke-14 dan juga muwafaqat yang ke-15. Sebab ayat hijab ni dia ada 2 ayat. Ada ulama khilaf yang mana satu di antara 2 ni adalah ayat hijab. Ada yang mengatakan bahawa muwafaqat yang ke-14 itulah dia ayat hijab, dan ada yang kata muwafaqat yang ke-15 itulah dia ayat hijab. Adapun mana-mana pun sebenarnya 2 tu dia saling berkait antara satu sama lain. Tuan-tuan boleh rujuk dalam rakaman muwafaqat yang 2 siri yang sebelum daripada ini yang dibahaskan oleh Dr. Yusof Ismail. Beliau memang ada kredibiliti yang lebih baik lah daripada saya untuk bincangkan dalam bab Quran dan juga hadis ni. Jadi pada petang ni tuan-tuan, kita masuk kepada bab yang terakhir dalam bab Rasulullah dan Ummul Mukminin. Cerita tentang rumah tangga Rasulullah ni menarik kan? Sebab dia isu yang dekat dengan kita. Kita semua ada keluarga, ada isteri, ada suami, ada anak-anak. Jadi dia jadi agak menarik, agak dekat dengan diri kita, dan kita menghadapi isu keluarga ni. Kalau kita belum berkahwin pun kita ada ayah, mak dan juga adik-beradik kan. Jadi kita melihat bagaimana muamalat yang berlaku di antara ibu dan juga bapa kita. Tapi muwafaqat yang ke-16 ni cerita tentang konflik rumah tangga Nabi. Ini satu topik yang agak menarik lah. Saya ingat ada seorang sahabat kita tulis buku Memanusiakan Rasulullah. Ada orang bayangkan bila cerita pasal rumah tangga Rasulullah ni semuanya berlaku tu kehidupan tu smooth je, cantik je, bahagia je kan. Sebenarnya memang bahagia kan, memang bahagia, tapi sebenarnya di sana ada konflik. Bukanlah kata konflik yang berat, tapi maksudnya manusia kan, macam Piramli sebutlah, sedangkan lidah lagi kan tergigit kan. Jadi ini kan pula manusia, sudah tentu di sana ada isu-isu tertentu dalam rumah tangga yang berlaku. Ini biasa berlakulah. Tuan-tuan, kita manusia kan. Dalam merapat macam mana pun kita kadang-kadang ada selisih faham dan sebagainya. Ada cemburu, ada rasa nak marah kan, ada macam-macam lah. Ini lumrah manusia kan. Saya sendiri pun ustaz, orang kata ustaz bahagialah, isterinya ustazah hidupnya bahagia, orang pandang macam malaikat kan. Tak, kita pun ada perkara-perkara yang berlaku dalam rumah tangga kita. Dan sudah tentu Rasulullah SAW sendiri, baginda sebagai Rasul ini menjadi contoh tauladan yang baik kepada kita. Maka di sana ada konflik-konflik juga yang berlaku dalam rumah tangga baginda, untuk kita pandang pula tentang bagaimana Rasulullah menyelesaikan konflik rumah tangga baginda yang berlaku. Jadi pada hari ini kita topik yang agak menarik sebenarnya, kita nak bincangkan tentang salah satu daripada perkara yang berlaku dalam rumah tangga Rasul.
Tapi saya ingat tuan-tuan, kalau tuan-tuan berminat dengan topik tentang rumah tangga ni, ni dalam konteks kita nak cerita dalam bab muafaqat, tapi ada sahabat-sahabat kita yang bicarakan khusus tentang rumah tangga Nabi ni. Antaranya macam sahabat kami Ustaz Luqman Makhtar, dia ada buku tentang asam garam rumah tangga Rasulullah kan. Dah ada 3 jilid tak silap saya buku beliau tu. Boleh dapatkan daripada beliau, dan boleh panggil juga beliau untuk bedah buku tu. Kalau di Selangor sana memang beliau ni banyak buat pusing surau lah, surau masjid, memberikan kuliah, memberikan fokus kepada rumah tangga Nabi. Agak menarik juga. Saya pun beli juga buku beliau ni, masya-Allah, tuan-tuan boleh dapatkan. Jadi apa yang kita nak bincangkan pada petang ni, kita bincangkan tentang satu firman Allah Subhanahu Wa Taala daripada surah At-Tahrim. Surah At-Tahrim ayat yang keempat dan juga yang kelima. Allah Taala dia sebut apa? In tatuba ila Allah faqad saghat qulubukuma wa in tazahharu alaihi fa innallaha wa maulahu wa jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika zuhir. Asa rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin sayyibatin wa abkara. Jadi ni surah At-Tahrim ayat 4 hingga 5. Apa Allah Taala sebut? Maksud dia, jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, wahai isteri-isteri Nabi, maka taubat itu sewajibnya kerana sesungguhnya hati kamu berdua telah cenderung kepada perkara yang menyusahkan Nabi. Dan jika kamu berdua tolong-menolong untuk melakukan sesuatu yang menyusahkan Nabi, maka kehendak kamu berdua tak akan berjaya. Ini Allah Taala sebut. Kerana sesungguhnya Allah itu adalah pembela bagi Rasul. Dan selain daripada itu Jibril, orang-orang yang soleh daripada kalangan orang-orang yang beriman, serta para malaikat juga menjadi penolong bagi Rasul. Boleh jadi jika Nabi menceraikan kamu, Tuhan akan menggantikan baginya isteri-isteri yang lebih baik daripada kamu, yang menurut perintah, yang ikhlas imannya, yang taat, yang bertaubat, yang tetap beriman, yang berpuasa, meliputi sama ada yang janda ataupun yang anak dara. Jadi ayat ni tuan-tuan dinamakan sebagai ayatul takhir. Ayatul takhir. Ayat pilihan. Ayat pilihan. Ayat pilihan ni maksudnya apa? Ayat ni Allah Ta'ala bagi pilihan kepada Nabi. Allah Ta'ala bagi pilihan kepada Nabi sama ada nak mengekalkan rumah tangga baginda SAW ataupun menceraikan sebahagian daripada isteri baginda. Ini kalau sebut cerai ni memang konflik besar lah kan. Kalau kita pun cerai ni kalau boleh benda yang tak nak sebut lah. Benda yang kita cuba elakkan. Dia memang, tapi dalam Islam sebenarnya cerai ni sesuatu yang harus kan. Cerai ni sesuatu yang harus. Dia ada hukum yang khusus lah. Ada yang kata harus, ada yang sunat, ada yang boleh jadi wajib pun ada juga kan. Boleh jadi makruh, dia tengok pada keadaan situasi rumah tangga lah. Tapi cerai ni dia jalan akhir, jalan keluar yang Islam letakkan, memberikan kebenaran kepada kita umat Islam, terutamanya kepada lelaki lah. Kuasa cerai ni letak pada tangan lelaki kan. Kerana apa? Kerana jika berlaku satu-satu perkara yang tak boleh nak selesai dah masalah tu, ataupun ada sesuatu perkara yang berlaku yang memerlukan kepada penyelesaian, dia kadang-kadang bukan konflik pun kan. Kadang-kadang bukan konflik pun, kadang-kadang kerana isu-isu yang lain kan. Dah tak cinta, orang sekarang macam tu lah kan. Aku tak lagi cinta pada kamu, aku sekarang dah ada lelaki yang lain kalau perempuan, ataupun perempuan tu, lelaki pun sama juga. Lelaki dah tak mahukan kepada isteri tersebut, nakkan kepada wanita yang lain. Contohlah, dikala wanita isteri sedia ada tu tak nak diterima sebagai isteri yang pertama, tak nak adik isteri yang kedua kan. Kata tak nak bermadu kan. Kalau cerita-cerita Melayu banyaklah kisah-kisah yang sebegini kan. Jadi perkara ini sebenarnya jalan keluar yang akhir, pada akhir, yang dah orang kata tak ada solution lain dah, tak ada solusi dah. Jalan akhirnya Islam memberikan jalan keluar, itulah dia bercerai. Kalau ada setengah agama dia tak bagi cerai ni, jadi dia macam masalah kan, dia jadi macam stuck di situ. Apa nak buat? Apa yang mereka buat? Akhirnya mereka duduk berjauhan, mereka tidak lagi balik bersama, dan mereka mula mencari jalan-jalan lain, jalan-jalan zina. Wal'iyazbillah, kita takut. Tapi Islam tak begitulah. Kita ni sentiasa mengambil jalan tengah Islam ni kan, tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Islam ajaran kita begitu, sifatnya wasati kan. Sifatnya tu sifat mengambil jalan tengah selalu. Maka bukanlah kalau kita dengar dalam masyarakat kita contohnya ada berlakunya penceraian, sebenarnya tak perlu kita nak jadikan modal untuk kita
menghina janda itu ataupun duda itu ataupun nak bercakap-cakap tentang rumah tangga mereka, tak timbul isu pun sebenarnya. Kan sebab cerai ni adalah satu yang dibenarkan syarak, yang dibenarkan oleh syarak. Jadi kita tak boleh nak hina lah orang yang diceraikan ataupun orang yang menceraikan, nak cerita apa yang berlaku di sebalik tabir, nak jadi minah kepoh kita sebut kan, tak perlu sebenarnya. Dan kita boleh tengok sebagai contoh yang berlakunya apa dia, Nabi sendiri pun sebenarnya Allah Ta'ala pernah memberikan kepada baginda pilihan. Ni kita panggil ayat takhir, ayat pilihan. Maksudnya Nabi ni diberikan, Allah Ta'ala tak bagi keputusan, tapi Allah Ta'ala bagi kepada Nabi sebagai satu gesaan, ataupun nak bagi tahu kepada Nabi kalau Nabi nak ceraikan isteri-isteri tertentu ni, dia tak timbul isu pun. Allah Ta'ala membenarkan. Allah Ta'ala membenarkan. Dan memang macam kita sebutkan tadilah, cerai ni satu urusan yang dibenarkan dalam agama kita. Jadi apa yang berlaku sebenarnya? Sebelum kita masuk dalam bab muwafaqah ni, apa yang berlaku sebenarnya? Apa yang sampai Allah Ta'ala sebut tentang perkara ini? Kan, sampai Allah Ta'ala sebut tentang perkara ini. Sebenarnya, ada perkara yang berlaku lah. Allah Ta'ala takkan nak turun ayat ni dalam keadaan yang suka-suka kan? Tak. Memang Allah Ta'ala ni, kita tahu bahawa Quran ni memang turunnya itu secara sekaligus ke langit dunia kan. Kemudian barulah diturunkan secara beransur-ansur kepada Rasulullah berdasarkan kepada situasi-situasi tertentu kan. Jadi ayat Quran ni pun sebenarnya turun kerana situasi yang berlaku ketika itu. Maka apa yang berlaku? Apa yang berlakunya sebenarnya, kalau kita baca dalam ayat ni, Allah Ta'ala sebut, jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, jika kamu berdua, intatuba, kan? Intatuba ilallah. Kalaulah kamu berdua ni bertaubat kepada Allah. Kerana apa? Kerana adanya kesilapan yang mereka lakukan. Maka di sini, para alim ulama, kita boleh tengok dalam kitab-kitab tafsir, disebutkan dalam ayat nuzul ayat dengan asbab nuzul. Kisah hadis-hadis yang bercerita tentang asbab nuzul tentang ayat ni. Bagaimana para ulama dia sebut tentang banyak hadis lah. Sebenarnya ada banyak matan. Saya duk tengok dalam kitab-kitab tafsir ada banyak matan. Ada banyak kisah, banyak versi kisah yang berlaku berkenaan dengan sebab penurunan ayat ni. Maka ada yang mengatakan bahawa ayat ni turunnya kerana apa? Kerana kisah yang berlakunya yang disebutkan oleh dua orang yang bertaubat kepada Allah Ta'ala ni merujuk kepada Aisyah dan juga Hafsah. Aisyah dan juga Hafsah, pakatan yang mereka berdua lakukan. Kan Aisyah dengan Hafsah ni dia buat apa? Aisyah dengan Hafsah ni mereka ni ada rasa cemburu sikit kan, ada rasa cemburu sikit sebab Nabi ni dia ada ramai isteri kan. Kalau kita ni ada seorang isteri pun kadang-kadang kelah kabut lelaki ni kan. Kalau ada dua isteri lagi haru biru kan. 3 apatah lagi, 4 lagi lah kelah kabut kita ni. Tapi Nabi ni lebih daripada itu kan. Dia ada ramai isteri. Dia ada ramai isteri. Jadi yang dua orang ni merujuk kepada Aisyah dan juga Hafsah. Aisyah ni anak kepada Abu Bakar, Hafsah ni anak kepada Umar. Ni ada kaitan dengan muwafaqah ni. Disebabkan Hafsah tu. Maka apa yang berlaku? Zainab binti Jahsh juga salah seorang daripada isteri Nabi. Salah seorang daripada isteri Nabi. Zainab ni dia ada madu. Dia ada madu di rumah dia. Madu ni bukan madu isteri lain, tapi dia ada madu betul lah, madu lebah tu. Dia ada madu. Jadi Nabi ni memang seorang yang suka sangat minum manisan. Dia kalau jumpa benda-benda manis ni Nabi suka. Kan Nabi suka sebab tu macam kurma kan manis kan. Kurma ni manis. Kita hari ni kita kata makanan sunnah kurma, betul lah makanan sunnah kurma, tapi Nabi tak makan banyak. Sebab dia berbahaya kalau kita makan banyak ni, kalau dari sudut kesihatannya sebenarnya dia boleh memberikan impak bahaya kan, sebab gula dalam badan ni kita tak perlukan banyak dalam satu hari tu. Dia ada had maksima dia ada had minima, dia ada had maksima dia. Kalau kurang sangat gula dia jadi hypo kan, dia jadi kurang sangat. Kalau lebih sangat pun bahaya juga. Dia boleh jadi kencing manis dan sebagainya. Jadi kita nak kena kawal. Jadi Nabi pun kalau kita nak ambil pemakanan sunnah tu, kita kena ambil betul-betul yang cara Nabi makan lah sebenarnya. Kan kita ni gula macam-macam. Kalau orang Malaysia ni kan, dalam nasi ada gula, dalam pelbagai lah, memang banyak. Jadi kalau kita nak makan kurma, nak jadikan makanan snack yang banyak, kita nak makan snack tak boleh. Kan dia boleh jadi menyalahi sunnah pula. Jadi benda ni kita kena hati-hati juga. Jadi Nabi ni dia suka benda-benda yang manis. Jadi satu ketika tu di rumah Zainab ni, ada madu. Ada madu. Jadi Nabi bila dia pergi ke rumah Zainab, apa yang berlaku? Nabi ni dia stay lama dekat rumah Zainab. Sebab apa? Dia suka. Dia makan madu tu. Dia makan madu tu. Jadi Aisyah ni,
bila dia apa cerita pula Nabi lama dekat rumah Zainab. Apa yang berlaku, Aisyah ni dia pergi jumpa dengan Hafsah. Dia pergi jumpa dengan Hafsah. Kemudian dia sebut dengan Hafsah. Dia kata apa, ya Hafsah, kalau Nabi datang rumah aku nanti aku akan sebut yang mulut Nabi ni busuk. Kan? Dia sebut mulut Nabi ni busuk. Kemudian kalau dia pergi ke rumah kamu wahai Hafsah, kamu sebut perkara yang sama juga supaya Nabi percaya. Ni macam nak tipu lah kan, macam nak tipu lah kasarnya gitulah. Kan macam ada satu benda pakatan di situ. Kan? Jadi Nabi ni selepas pergi kepada rumah Zainab, Nabi pun pergi ke rumah Aisyah. Nabi pergi ke rumah Aisyah. Sebab rumah Zainab tu kalau saya tengok dalam peta yang di ilustrasi yang dilukis oleh Ustaz Luqman ni dalam buku dia, salah satu daripada buku dia, dia sebut situ rumah Hafsah tu. Sekejap. Mana ni? Rumah Hafsah tu berada di atas. Rumah Zainab tu di bawah. Dia macam rumah Hafsah dulu atas sekali, kemudian rumah Aisyah, kemudian rumah Zainab. Kan dia ada tiga berderet tepi Masjid Nabi tu kan. Rumah Aisyah sekarang tapak kubur Nabi itulah. Tapak kubur Nabi tu. Rumah Hafsah tu di atas. Maksudnya saf pertama, saf kedua tu. Kalau siapa yang pernah pergi ke Masjid Nabi tu dekat Bab Jibril tu, kan dekat pintu Jibril tu dia atas lagi pada kubur tu. Kan dia menghadap kiblat lagi. Rumah Zainab ni bawah lagi. Bawah daripada rumah Aisyah tu. Kan bawah ke belakang lagi. Ke belakang lagi. Jadi rumah Aisyah tu di sebelah dengan rumah Saudah. Rumah Zainab ni sebelah dengan rumah Fatimah dengan Ali. Kan maksudnya suami isteri anak Nabi ni Fatimah ni duduk bersebelahan dengan rumah Zainab. Jadi selepas Nabi pergi ke rumah Zainab, Nabi pergi ke rumah Aisyah, dia naik ke atas sikit kan, dia pergi naik ke atas sikit. Lalu bila Nabi pergi ke rumah Aisyah, Aisyah sebut, dia kata ya Rasulullah, aku ada bau dia sebut apa? Mughfur, dia sebut mughfur. Mughfur ni adalah getah pokok yang baunya tu tak berapa nak sedap lah. Jadi seolah-olahnya dalam riwayat lain disebutkan bahawa seolah-olahnya apa dia lebah tu pergi ke pokok yang mughfur ni, dia hisap daripada getah tu, kemudian menghasilkan madu, yang madu tu ada bau tu. Memang madu ni dia berbau daripada bahan asal dia kan. Sebab tu kita tengok orang-orang yang pelihara madu ni dia jaga makanan lebah dia tu kan, nak pastikan bau dari segi kualitinya dan sebagainya. Jadi ada bau itu disebut di situ. Ada riwayat tersebut tak berlaku pakatan. Sebaliknya memang madu tu ada bau itu. Memang Aisyah sebut memang ada bau busuk itu. Kan? Tapi yang dalam konteks hadis yang saya tengah bacakan sekarang ni memang ada pakatan, dan ada beberapa hadis lain lah yang menunjukkan kepada perkara yang sama. Jadi bila disebut bau itu, kamu makan ke? Kan Aisyah tanya kepada Nabi. Jadi Nabi pun dah sebut salah. Kemudian Nabi pergi ke rumah Hafsah. Hafsah pun cakap perkara yang sama juga. Kan Hafsah pun cakap perkara yang sama juga. Kamu ada makan sesuatu ke kan yang menyebabkan bau mulut ni busuk? Kemudian bila Nabi pergi ke rumah Zainab, Nabi kembali semula ke rumah Zainab. Nabi keliling rumah isteri-isteri baginda di sebelah kiri Masjid Nabi yang ada sekarang kalau kita tengok tu. Nabi keliling balik, pergi ke rumah ke Zainab balik. Nabi sebut kepada Zainab, ya Zainab, aku tak nak makan dah madu ni. Dalam riwayat yang lain, Nabi sebut, Zainab bila dia tengok Nabi suka sangat makan, bila Nabi pergi pusing yang kedua tu, Zainab sebut, ya Rasulullah, kamu nak ke madu ni? Kan? Aku bekalkan kamu bila kamu pergi ke rumah isteri-isteri yang lain pun kamu boleh tetap makan. Sebab tengok Nabi suka makan madu tu kan. Tapi Nabi kata, aku tak nak dah. Aku takkan sentuh lagi. Aku tak akan sentuh lagi. Maka bila Nabi sebut macam tu, maka kalau kita tengok dalam ayat surah Tahrim ni, daripada ayat pertama tu, dia ada sebut, ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa kamu mengharamkan apa yang Allah Ta'ala halalkan bagi kamu? Maka dia ada kaitan dengan isu lebah ni lah, madu ni. Kenapa kamu nak mengharamkan? Maksudnya Nabi tak nak makan madu tu kan. Nabi sebut begitu. Jadi Allah Ta'ala sebut, kenapa kamu nak haramkan sesuatu yang dihalalkan kepada kamu, sedangkan madu tu halal, kenapa kamu tak nak makan pula kan? Jadi situ antara perkara yang berlaku lah. Jadi sebenarnya madu tu tak bau macam tu pun kan, madu tu tak bau yang macam tu pun. Setakat yang saya duk tengok matan, hanya ada satu riwayat saja yang memang Aisyah cerita bahawa madu tu memang bau busuk. Tapi kebanyakan riwayat yang lain memang berlaku pakatan. Antaranya yang disebutkan dalam satu hadis yang lain juga berkata perkara yang sama juga, tapi lagi dahsyat. Apa dia pakatan tu, Aisyah bukan pakat dengan Hafsah.
Sebaliknya Aisyah ni dipakat lagi dengan Saudah. Kan, Saudah pun isteri Nabi juga, dan dia pakat juga dengan Safiyah pun isteri Nabi juga. Bila Nabi datang ke rumah kamu, kamu sebut. Tapi riwayat ni lain pula cerita dia. Riwayat ni yang bagi Nabi makan madu tu bukannya Zainab. Kan tadi kita kata yang bagi Nabi makan madu ni Zainab binti Jahsh. Tapi dalam riwayat ni disebut, dia kata yang bagi Nabi makan madu adalah Hafsah pula. Kan? Hafsah tadi dalam riwayat pertama kita bacakan yang bagi makan madu tu Zainab binti Jahsh, yang buat pakatan tu adalah Aisyah dengan Hafsah. Kan? Aisyah dengan Hafsah. Tapi dalam riwayat yang lain, riwayat yang sahih juga daripada riwayat Muslim, disebutkan bahawa yang bagi makan madu ni adalah Hafsah. Sebab Hafsah masa tu dia orang bagi dia hadiah madu yang banyak dalam satu botol agaknya gitulah banyak. Jadi dia bila Nabi datang dihidangkan Nabi untuk makan madu tersebut, dan Nabi suka makan. Jadi bila Nabi berlama-lama di rumah Hafsah tu, Aisyah ni dia rasa cemburu kan. Dia rasa bila Nabi nak datang rumah aku pula kan. Dia jiran-jiran sebelah-sebelah rumah kan, tak jauh. Jadi dia menunggu-nunggu. Menyebabkan Aisyah ni dia keluar rumah, dia pergi rumah Saudah. Dia sebut dengan Saudah Saudah ni sebelah rumah Aisyah kan. Dia pergi rumah Saudah sebelah rumah Aisyah tu, disebut dengan Saudah, kalau Nabi datang ke rumah kamu, kamu sebut mulut tu bau busuk kan. Kamu ni makan maghfir ke? Makan maghfir ke? Maghfir tu yang kita sebutkan tadilah, getah tu. Getah daripada pokok tu. Maksudnya nak bagi tahu lebah tu pergi ke situ kan. Maka menyebabkan madu tu ada bau yang tak kena. Kemudian disebutkan juga pergi ke rumah Safiyah juga, dan merancang perkara yang sama juga. Rumah Safiyah ni berada di bawah sikit lagi daripada rumah Zainab tu, belakang lagi. Jadi perkara itu yang menyebabkan last sekali bila Nabi pergi ke rumah Aisyah, berlaku dialog yang kita sebutkan tadilah. Rasulullah, kamu makan maghfir ke? Kan, Nabi kata tak, aku makan madu. Maka ada bau yang tak senang, yang bau yang tak sedap lah. Kemudian Nabi pun pergi ke rumah Saudah, pun Saudah sebut perkara yang sama juga. Nabi pergi ke rumah Safiyah pun Safiyah sebut perkara yang sama juga. Jadi bila Nabi pergi ke rumah Hafsah, Hafsah kata, ya Rasulullah, ada banyak lagi madu ni, kamu nak buat bekal ke pergi rumah isteri-isteri yang lain? Jadi Nabi kata aku tak akan makan lagi dah madu ni, aku tak mahu. Sebab Nabi ni orang yang sangat jaga adab bersama dengan manusia-manusia yang lain kan, dengan orang-orang yang sekeliling baginda. Maka bila kita kata jaga adab tu, Nabi memang suka berwangi-wangian, Nabi suka pakaian yang kemas kan, nampak serabut kan, dia memang jaga betul dari sudut penampilan baginda kan, memang Nabi ni jaga. Jadi bila bau busuk dan sebagainya, memang Nabi tak maulah kan, dari segi fitrah itu memang Nabi tak suka. Tapi disebabkan perkara tersebut dia tak nak kan. Tapi bila berlaku begitu, apa yang berlaku, Nabi ini dia terasa hati. Dia terasa hati. Ini kita boleh tengok dalam bab ni, sebab tu ayat ni riwayat Bukhari. Riwayat Bukhari. Nabi kita nak tengok kat mana yang Nabi terasa hati tu. Maka dalam konteks ayat tadi disebutkan, Nabi memang dari riwayat Bukhari tu, Umar disebut wafaqtu rabbi fi salas. Tuhanku, pendapatku bersesuaian dengan ketetapan Tuhanku dalam 3 perkara. Ini dalil yang menunjukkan bahawa ayat yang kita bacakan tadi itu adalah salah satu daripada muwafaqah Umar. Sebab macam kita bacakan sebelum daripada ni, ada dalil yang tak spesifik macam ni. Macam ni memang Umar disebut wafaqtu rabbi fi salas. Tuhanku bersetuju denganku dalam 3 perkara. Dan salah satunya apa? Wajtama nisa'un Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ghairati alaih. Faqultu lahunna asa rabbuhu in talaqakunna yubaddilahu azwajan khairan minkunna fa nazala hazil ayah. Umar dia memang sebut, dia kata apa? Kalaulah boleh jadi kalau Nabi nak ceraikan kamu ni, Tuhan akan menggantikan baginya isteri-isteri yang lebih baik daripada kamu. Maka Allah Taala ambil ayat tu. Kan sudah tentulah, macam kita sebutkan daripada awal dululah, sudah tentulah Allah Taala lah sebenarnya yang menggerakkan minda Umar untuk bercakap ayat ni kan, ayat-ayat yang sama macam ayat Quran ni kan. Maka turunlah ayat Quran yang memang sebiji-sebiji sama, dan dia ada ayat lain lagi, ayat yang kita bacakan tadi tu, yang atas tu kan, wa in tazhara alaih fa innallaha wa maulahu wa jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika zahir. Pun ayat ni pun sama juga kan, ada dalam riwayat-riwayat lain memang Umar sebutkan 2 ayat ini. Jadi apa
kalau kita baca yang muwafaqat yang lain, kebanyakannya sebenarnya Umar tak sebut pun begini. Cuma bila kita baca kisah-kisah yang kita sebutkan itu, memang menjurus kepada muwafaqat sebenarnya. Maka di situ yang kita kumpulkan sehingga 26 seperti mana yang ada dalam buku kita ni. Tapi yang ini memang spesifik. Memang Umar sebutkan, dan hadis pula hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan diriwayatkan juga oleh Al-Imam Muslim, dan juga banyak lagi dalam riwayat-riwayat yang lain lah, riwayat Tabrani dan sebagainya, ada menyebutkan kisah-kisah yang hampir sama. Jadi kisah yang panjang lebarnya tu ni dia akan bersimbung dengan apa yang saya dah ceritakan tadi. Imam Muslim dia cerita tentang kisah penurunan ayat ni. Macam saya ceritakan tadi tu, tak sebut lagi tentang muwafaqat ni. Ni kita nak tengok kat mana yang muwafaqat ni. Okey. Okey, ni lafaz yang Arabnya lah. Okey, kita tengok makna dia. Okey. Nabi terasa kan, Nabi terasa bila Nabi di pulau kan, sebenarnya Nabi di pulau kan. Nabi di pulau kan, bila pergi rumah orang ni kata mulut busuk, pergi rumah orang ni kata mulut busuk, pergi rumah orang ni kata mulut busuk. Dan perkara tu tak diketahui oleh sahabat-sahabat baginda. Dan Umar sendiri pun dalam satu hadis, Umar dia cerita, dia kata apa? Dia kata ni dia flashback balik sebelum daripada kisah ni. Dia flashback balik. Umar dia cerita, dia kata apa? Dia kata kami ni dulu kalau di Mekah, orang-orang perempuan ni tak berani nak menyanggah. Tak berani nak menyanggah kata suami, tak berani. Maka suami ni, lelaki ni mendominasi keluarga lah. Kan, kalau suami ni kata A lah kan. Kalau suami ni kata B lah. Jadi tak ada siapa yang berani, tak adalah kalau isteri ni dia tak akan menyanggah cakap suami ni. Sehinggalah bila mana mereka ni berhijrah ke Madinah. Ni Umar cerita. Kan Umar cerita, beberapa orang sahabat ada beberapa riwayat sebut mereka ni bertanya kepada Umar cerita. Sehinggalah mereka ni, bila mana mereka ni berhijrah ke Madinah, ada sebahagian ada segelintir orang di Madinah ni yang kaum wanita dia suka lawan cakap lah. Dia bukan lawan cakap, kita nak kata macam mana dia macam boleh menepis lah, boleh mempersoalkan macam tu lah, macam kita bercakap rumah tangga lah kan, suami isteri bercakap macam mana kan. Kadang-kadang isteri tak setuju kan. Jadi kalau orang musyrikin Mekah dulu, isteri tak setuju, isteri diam je kan, dia tak menyanggah. Tapi bila datang ke Madinah tu, orang ada sebahagian segelintir wanita Madinah ni dia meluahkan isi hati dia kan. Kalau orang musyrikin Mekah ni dia kalau wanita tu dia tak kesanggah cakap suami tu, kalau apa-apa yang tak puas hati tu dia simpan dalam kan, dia duduk dalam hati dia je, dia tak akan cakap kan. Tapi bila sampai ke Madinah tu mereka lihat ada segelintir wanita Madinah ni yang berani menyanggah cakap suami ni kan, berani menyanggah. Menyebabkan apa yang berlaku? Menyebabkan mereka ni belajar. Sehinggalah satu hari Umar ni dia marah kepada isteri dia. Dia marah pada isteri dia kan. Jadi apa benda isu yang berlaku yang menyebabkan dia marah tu dia tak cerita. Allah alam. Saya pun tak pasti apa benda yang berlaku, tapi dia marah isteri dia. Kan, dia marah isteri dia. Tiba-tiba apa yang berlaku? Isteri dia lawan cakap dia balik. Kan isteri lawan. Kisah isteri Umar lawan Umar ni adalah kisah dia kan. Memang dalam tu, tapi dalam hadis ni tak didetailkan, tak diperincikan. Boleh jadi kisah yang sama, boleh jadi kisah yang lain. Jadi isteri dibantah cakap Umar ni. Jadi Umar terkejutlah. Apa hal pula kan? Apa hal pula yang berlaku? Jadi bila dia sebut kepada isteri dia tu, kenapa kamu bantah cakap aku ni? Tak pernah sebelum ni bantah cakap aku. Kan? Jadi isteri dia sebut, isteri dia kata apa? Kenapa pula aku tak boleh bantah cakap engkau? Demi Allah, cakap isteri Umar ni. Para isteri Nabi pun pernah bantah cakap Nabi. Dan dia pernah, para isteri Nabi ni pernah memulaukan Nabi daripada pagi sampai malam. Satu hari. Kan? Pernah pulau Nabi selama satu malam. Satu hari lah. Daripada pagi sampai malam. Jadi Umar ni bila dengar terkejut sebab Umar ni tak tahu kisah. Lalu Umar pun cepat-cepat pergi ke rumah Hafsah. Sebab Hafsah ni anak dia kan. Dia mudahlah nak ceritanya kan. Ayah dengan anak ni dia lain kan. Dia pergi ke rumah Hafsah. Dia pergi ke rumah Hafsah, kemudian ditanya, wahai Hafsah, kamu pernah bantah cakap Nabi ke? Pernah lawan cakap Nabi ke? Lawan ni bukan maksud saya bertengkar, tapi maksudnya tak setuju dengan cakap Nabi tu. Kan? Jadi jawab Hafsah, dia kata, ya, aku pernah. Kan? Jadi, Umar tanya lagi, pernah ke kamu pulaukan Nabi sampai daripada pagi sampai malam?
Hafsah pun jawab, ya, memang pernah. Dia pun, Umar pun kata, dia kata, rugilah kamu ni. Kan? Rugilah bila kamu melakukan perkara tersebut. Dalam keadaan kamu ni, sepatutnya kamu ni menghindarkan daripada melakukan perkara yang boleh menyebabkan Nabi marah. Sebab apa? Sebab marah Nabi, marah Allah. Kan? Marah Nabi, marah Allah. Kan? Sebab Nabi ni dia tak akan marah melainkan sesuatu yang Allah Ta'ala benarkan. Kan? Dibenarkan oleh syarah. Kan? Jadi, takkanlah kamu nak mengundang murka Allah. Itu Umar maksudkan tu. Takkan kamu nak mengundang murka Allah. Sedangkan kamu telah menyebabkan Rasul marah. Kan? Rasul marah. Kalaulah Rasul marah, binasalah kamu. Kan itu Umar sebutkan. Jadi Umar sebut, Umar tu nasihat kepada anak dia ni. Jangan kamu bantah cakap Nabi. Jangan minta apa pun dengan Nabi. Kalau kamu nak sesuatu, minta daripada aku. Kan, minta daripada aku. Berapa pun yang kamu nak, minta daripada aku. Aku ajar kamu, aku bagi. Kan? Umar nak sebutkan gitulah. Tapi, dan kamu juga wahai Hafsah, jangan cemburu kepada isteri-isteri Nabi yang lain, yang lebih cantik. Kan? Yang dimaksudkan tu Aisyah lah. Kan, yang dimaksudkan tu Aisyah. Sebab Aisyah memang isteri Nabi yang cantik lah kan. Yang cantik, yang Nabi kasih, yang satu-satunya isteri yang Nabi kahwin merupakan anak dara kan. Hafsah sendiri adalah janda yang Nabi kahwin sebagai janda. Jangan kamu cemburu dikala Nabi ni dikasih kepada isteri yang lain kerana mereka ni cantik, dan juga lebih kasih kepada mereka ni berbanding dengan kamu. Kan? Jadi Umar sambung kisah dia dalam hadis ni, panjang hadis ni. Umar sambung kisah ni. Dia kata apa? Dia kata dulunya, ni kisah lain pula. Hadis ni panjang. Ini kita nak faham konteks ayat Quran ni. Nak sampai kepada muafaqah Umar tu. Dulunya Umar sebut, aku ada seorang jiran. Umar, dia ada jiran. Rumah Umar ni kalau ikutkan dia di sebelah kanan Masjid Nabi kan, belah kanan. Rumah Nabi ni belah kiri. Kan kalau kita pergi Masjid Nabi tu ada bab Jibril tu kan. Rumah ataupun bab Baqi' tu. Kalau kita keluar daripada pintu kiri Masjid Nabi tu ada perkuburan Baqi' kan, dia sebelah kiri Masjid Nabi tu. Jadi rumah Nabi tu dan juga isteri-isterinya tu memang di sebelah kiri. Rumah Umar dengan Sayyidina Abu Bakar ni sebelah kanan. Kan, di sebelah kanan Masjid Nabi tu. Jadi dia kata Umar ni, dia kata antara jiran-jiran dia tu dia pakat dengan seorang jiran ni. Dia kata ada hari aku boleh jumpa dengan Nabi. Maka aku akan belajar dengan Nabi, aku belajar Quran dengan Nabi, aku belajar hadis daripada Nabi. Bila aku balik rumah, aku akan ajar jiran aku seorang ni. Hari esoknya, jiran aku pula pergi jumpa dengan Nabi. Mungkin Umar nak pergi kerja kan. Umar pergi kerja. Maka jiran ni pula pergi jumpa dengan Nabi. Belajar Quran, belajar hadis dan sebagainya. Dan kemudian bila jiran tadi balik, dia akan jumpa dengan Umar dan dia akan ajar Umar balik apa benda yang dia belajar daripada Nabi pada hari tu. Esok tu Umar pula pergi, dia bergilir-gilir antara Umar dengan jiran tu. Kemudian sehinggalah satu hari dapat berita bahawa kabilah Ghassan dah dalam perjalanan nak berperang dengan Madinah. Kemudian waktu Isyak datang sahabat tadi, jiran dia tadi, datang ke rumah Umar. Kemudian dia sebut, wahai Umar, satu perkara besar telah berlaku. Kan dia sebut satu perkara besar telah berlaku. Umar pun terkejut. Apa benda perkara yang besar telah berlaku? Tentera Ghassan dah sampai ke? Dia ingat, dia duk bayang macam itulah. Kemudian sahabat tadi kata apa? Dia kata tak, ada satu benda yang lebih besar lagi daripada itu. Apa dia? Kan? Umar tanyalah apa dia kan? Kemudian dia kata apa? Rasulullah telah menceraikan isteri baginda. Kan? Rasulullah telah menceraikan isteri baginda. Jadi Umar terkejutlah bila dengar telah menceraikan tu. Dia satu benda yang besar melibatkan anak dia dan sebagainya. Dia kepikir nanti nak kahwinkan siapa pula dengan anak dia ni. Tapi dalam keadaan dah menjadi isteri kepada Rasul ni, biasanya tak kahwin dah lah. Kan? Sebab Nabi ni dah suami yang terbaik kan. Siapa yang nak kahwin dengan bekas isteri Nabi ni kan. Takkan ada lah kan. Jadi dia ni bila dah berlaku macam tu, dia pun dah macam tepuk kepala lah. Kalau orang Melayu kita tepuk kepala Allah kan. Dia kata alangkah ruginya Hafsah. Aku dah agak dah perkara macam ni akan berlaku. Jadi lepas subuh esok, cepat-cepat dia pergi rumah Hafsah. Dah semayang subuh, dia pergi rumah Hafsah. Dia pergi rumah Hafsah, dia pun sebut, wahai Hafsah, Nabi dah ceraikan kamu ke? Kan, Hafsah ni tak tahu. Dia jawab, dia kata tak tahulah Nabi dah ceraikan kami ke tidak ni. Yang pasti, Nabi tak balik rumah dah. Itu pasti. Nabi ni tak balik dah. Nabi ni menyendiri di satu ruang. Jadi maksudnya Nabi ni sama ada dipulaukan oleh isteri
baginda ataupun Nabi memulaukan diri dia sendiri. Nabi tak balik rumah dah. Kan, masuk macam merajuk lah. Ni antara istifadah juga kita boleh dapat pada hari ni. Suami boleh lari daripada rumah ni kerana isu-isu yang berlaku kan. Boleh. Sebab Nabi pun pernah melakukan perkara yang sama, merajuk dengan isteri. Maka Nabi tak balik rumah, satu malam tak balik rumah. Kan? Nabi menyendiri di satu ruang. Jadi Aisyah ni menangis kan. Hafsah ni menangis kan. Anak-anak perempuan dengan ayah dia kan. Dia menangis lah, gitu je lah kan, dia menangis. Jadi apa yang berlaku ni kita sambung sini ni. Bila Nabi Allah menjauhi isteri dia, Umar pun kata, aku pergi ke masjid masa ketika tu orang ramai sedang mengurus tanah kan, sebab lantai masjid Nabi ni masa tu bukan simen kan. Hari ni kita pergi kita tengok simen, kapet pun tebal kan. Dulu tanah je kan, di pasir gitu. Jadi orang duk kuis-kuis tanah, maksudnya macam duk cakap-cakap ni kan. Nabi dah ceraikan isteri dia. Sebenarnya tuan-tuan kena faham Nabi ceraikan isteri ni bukan perkara yang luar biasa. Sebenarnya kalau kita baca dalam bab Nisa'un Nabi ni, isteri-isteri kepada Nabi ni, memang kalau Al-Imam Al-Qurtubi dia sebutkan bahawa Nisa'un Nabi ni dia ada empat kelompok. Dia kata ada 4 kelompok. Yang pertamanya orang yang kahwin dengan Nabi lah. Orang yang kahwin dengan Nabi ni ramai lah kan. Ada beberapa belas orang wanita yang kahwin dengan isteri, yang menjadi isteri Nabi kan. Berlakunya dukhul, berlakunya akad dan juga berlakunya dukhul. Maka antara mereka adalah yang kita sebutkan tadi lah, Hafsah, Aisyah kan, kita sebutkan Saudah, kita sebut tadi Safiyah, Zainab binti Jahsh kan, dan juga beberapa orang yang lain. Khadijah yang pertama yang kita sebutkan, yang semua orang maklum, itu yang berlakunya akad dan berlakunya dukhul. Yang keduanya tak berlakunya akad tapi berlakunya dukhul. Contohnya berlakunya kepada Maryah Al-Qibtiyah kan. Maryah ni hamba Nabi kan, hamba Nabi tak kahwin tapi Nabi bersetubuh dengan Maryah ni. Buktinya apa dia? Buktinya daripada Maryah ni lahirnya seorang anak Nabi, itu Nabi Ibrahim. Tapi Nabi ni anak lelaki baginda memang tak membesar kan, memang semuanya meninggal kecil. Yang membesar tu semua anak-anak perempuan je kan. Sebab Nabi ni dia ada 7 orang anak, 6 orang bersama dengan Khadijah, seorang lagi yang ke-7 tu adalah Ibrahim. Anak Nabi bersama dengan Maryah Al-Qibtiyah. Maryah ni Nabi tak berlaku akad tapi berlakunya dukhul. Ada yang berlaku akad tapi tak berlaku dukhul, Nabi ceraikan. Nabi ceraikan. Ada beberapa kes. Tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Al-Qurtubi, Al-Imam Al-Qurtubi, kitab tafsir tu ada disebutkan tentang Nisa'un Nabi. Dan antara yang terakhirnya apa dia? Nabi pinang tak berlaku akad, tak berlaku dukhul. Nabi pinang tapi mereka tolak pinangan, ada juga. Kan Nabi pinang tapi mereka ni menolak pinangan. Juga termasuk dalam kelompok Nisa'un Nabi. Maksudnya tak berlaku akad, tak berlaku dukhul, tapi disebabkan Nabi pernah meminang kan. Nabi pernah meminang dan mereka ni menolak pinangan. Tolak pinangan tu macam-macam kisah lah, antaranya yang berlaku kepada seorang wanita yang telah tua, ada ramai anak kecil. Bila Nabi pinang beliau tolak. Beliau kata, aku ni ada anak kecil ya Rasulullah. Jadi kalau aku kahwin dengan kamu, aku risau bila kamu datang rumah aku, kamu terganggu dengan anak-anak kecil yang aku ada ni. Jadi Nabi terima alasan tersebut dan Nabi tak jadi kahwin lah dengan wanita tadi. Kan? Jadi ada beberapa kelompok Nisa'un Nabi ni. Jadi maksud saya nak bagi tahunya apa dia? Nabi menceraikan isteri itu bukanlah perkara yang ganjil. Sebenarnya Nabi ada menceraikan, tapi isteri yang Nabi ceraikan itu adalah isteri yang berlakunya akad tapi tak berlaku dukhul. Tak berlaku dukhul. Ada beberapa kes lah. Ada beberapa kes dibincangkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsir. Tuan-tuan boleh baca secara lebih detail. Jadi tapi Nabi ceraikan isteri yang telah berlakunya akad dengan dukhul ni tak pernah berlaku. Ini yang orang rasa macam apa pun yang terjadi ni kan. Jadi orang macam nak tahulah, macam kita lah bila berlaku pimpinan kita kan. Orang besar daripada kalangan masyarakat ni berlakunya peristiwa dalam rumah tangga, kita rasa nak tahu kan, dia akan ada benda lah. Jadi orang menyebut-nyebut Nabi telah menceraikan isteri. Dan Umar berbisik, dia kata aku nak tahu juga apa benda sebenarnya status perkara ini. Jadi Umar masuk ke rumah Aisyah dan disebut, wahai puteri Abu Bakar, ya bintu Abu Bakar, ya bintu Abi Bakar, apa benda yang kamu dah lakukan sampai menyakitkan hati Rasul? Aisyah kata, itu urusan aku, bukan urusan kamu kan. Itu hal aku dengan Nabi lah, kamu nak usah campur buat apa kan. Kewajipan kamu wahai Umar, kata Aisyah, kamu nasihat anak kamu tu, Hafsah tu kan. Kemudian bila dengar cakap Aisyah tu, Umar pun pergi ke rumah Hafsah.
Dia pergi ke rumah Hafsah. Ni riwayat yang lain. Tadi saya sebutkan banyak riwayat sebab tu dia nampak agak kalang kabut sikit. Kemudian Umar dia pergi ke rumah Hafsah. Dia pergi ke rumah Hafsah. Dia tanya, wahai Hafsah, apa yang kamu dah lakukan sampai Rasulullah sakit hati tu? Demi Allah, Rasul memang tak suka kamu buat perkara yang telah kamu lakukan tu. Dan Umar disebut, dia kata, kalaulah bukan kerana aku ni sahabat baik Rasul, sudah tentu Rasulullah dah menceraikan kamu ni, wahai Hafsah. Kemudian Hafsah pun menangis. Kan anak perempuan kita sebutkan tadi kan, menangis. Kemudian tak boleh nak jawab kan. Tak boleh nak jawab. Anak perempuan biasalah manja sikit dengan ayah dia kan. Kemudian Umar pun tanya, mana Rasulullah? Kemudian Hafsah dia jawab, dia kata ada di gudang store, ada di store. Store ni yang kita bacakan tadilah, riwayat tu. Kemudian dia pun Umar dia pergi ke store. Ni riwayat ni perkara yang samalah yang disebutkan dalam riwayat lain pun perkara yang sama juga. Umar dia pergi ke store, dia pergi ke store dan dia nampak Rabah. Rabah ni bukan Bilal bin Rabah tu, bukan ayah dia. Ni hamba yang lain, kemudian dia cakap dengan Rabah, ya Rabah, aku nak jumpa dengan Rasul. Aku nak jumpa dengan Rasul. Rabah ni dia buat apa? Dia pandang ke dalam store tu lah. Kemudian dia toleh balik ke depan. Dia tak cakap apa-apa, dia tak ada respon. Dia macam tak ada perasaan kan. Umar tak puas hati, dia panggil lagi sekali, ya Rabah, aku nak jumpa dengan Rasul. Bagi izin aku untuk naik. Sebab Rabah ni dia duduk kat tangga tu. Dia macam ada tangga lah naik ke atas sikit kan. Rabah ni dia pandang balik ke belakang. Dia sebut balik. Dia pusing balik ke depan. Maksudnya Rasulullah tak benar kan. Kemudian Umar sebut sekali lagi. Kemudian disebutkan, dia kata apa, sesungguhnya aku merasakan bahawa Rasulullah menyangka kedatanganku adalah kerana Hafsah. Demi Allah, Umar disebut, demi Allah, sekiranya waktu tu kalaulah Rasul suruh aku ni untuk penggal leher Hafsah, aku akan buat. Ini tuan-tuan, iman yang cukup hebat. Yang para sahabat Nabi tunjukkan kepada kita contoh. Memang cukup hebat iman baginda kan. Iman para sahabat ni. Sampai tahap antara anak dengan Rasul dulu yang pertama. Ni. Kan? Ni yang Nabi sebutkan, la yu'minu ahadukum kan. Tidak beriman, tidak sempurna iman seseorang kamu kan, sehingga dia kasih kepada aku melebihi segala-galanya yang ada. Kan? Maka Umar kata, aku kasih kamu ya Rasulullah lebih daripada aku kasih kepada orang lain, termasuklah isteri dan juga anak-anak. Jadi ni kalau nak suruh penggal leher, perkara ni bukan Umar je berlaku anak kepada Abdullah bin Ubay pun pernah berlaku perkara yang sama. Dan juga dalam perang Badar pun kita tengok berlakunya peperangan juga perkara yang sama. Ia akan berlaku apa dia? Keluarga akan lawan dengan keluarga. Kerana mempertahankan akidah. Kan mereka tak akan biarkan orang lain untuk bunuh keluarga mereka. Kan? Kerana apa? Kerana mereka takut ada rasa dalam hati, rasa dengki, rasa dendam dan sebagainya. Maka keluarga selesai keluarga. Dan kita tahulah latar belakangnya orang Arab jahiliah ni memang begitulah keadaannya masa tu. Kan memang begitu. Kita hari ni lembik sangat orang Melayu ni. Kalau nak suruh anak semayang tak, semayang subuh. Bangun semayang, Allah siang pula tengok dia penat kot. Kita biar. Ini salah tuan-tuan. Salah. Kita kena bangunkan dia ni, bangunkan anak-anak ni. Kan sebab apa? Allah Taala lebih besar, Rasul lebih besar. Kan untuk kewajipan agama ni kena didik anak-anak kita ni. Kan jangan besarkan mereka ni jadi, kalau orang Terengganu sebut mua kan. Nak sebut macam mana tak tahu ni kalau istilah kita ni, jangan ajar mereka ni naik minyak kan, naik minyak. Biar mereka ni letak Allah dan juga Rasul tu di depan. Jadi Umar dia punya iman dia tunjuk. Dia kata kalau Rasul suruh aku potong leher Hafsah, aku akan potong. Kan? Kemudian Umar pun ditinggikan lagi. Sampailah Rabah ni dia bagi isyarat kepada Umar boleh naik kan, maksud membenarkan untuk naik. Lalu Umar pun naik. Dia jumpa dengan Rasul. Dia tengok Rasul ni sedang berbaring di atas satu tikar. Dia duduk dan dia dekatkan kainnya kepada baginda. Dan memang tak ada kain lain dalam store tu melainkan kain yang memang Nabi tengah pakai tu. Dan ada bekas tikar, macam tikar kuang lah, aku sedap bayang macam itulah. Macam bekas ada tikar yang Nabi buat lapik tidur tu. Dan bila Nabi bangun tu, Umar boleh nampak ada bekas-bekas tikar tu di badan kan, macam tikar kuang kalau kita baring kan, bila kita bangun tu dia akan ada berbekas di badan kalau kita tak pakai baju kan. Dia ada bekas dia lah. Jadi Umar menangis, dia tengok keadaan bilik yang sangat dhaif tu. Dia menangis. Dia menangis. Sehinggalah Nabi tanya dia, apa yang membuatkan kamu menangis wahai Umar?
Nabi Umar pun dia jawab, wahai Nabi Allah, macam mana aku tak menangis? Jika ni sampai berbekas di belakang kamu. Bilik kamu ni macam ni, dhaif keadaannya. Sedangkan Kisra Persia dan juga Kaisar Rom bermewah-mewah dengan buah-buahan dan juga kekayaan. Kamu ni ya Rasulullah adalah Rasulullah kekasih Allah. Macam ni tahap bilik kamu kan. Tapi Nabi jawab, wahai Ibn Khattab, kamu tak redha ke akhirat tu menjadi milik kita dan dunia menjadi milik mereka? Kan? Ini Nabi tu dalam keadaan mengajuk. Mengajar juga pada sahabat tu. Tuan-tuan bayangkan kan. Dalam keadaan mengajuk pun mengajar juga pada sahabat kita ni. Kalau mengajuk tak nak bercakap dah. Kan? Habis-habis nak luar pun kat mana? Dekat media sosial dah. Dekat Facebook, dekat Instagram. Ini amalan kita hari ni. Kan? Pelik kita ni, ya Allah. Tapi Nabi tengok, bayangkan dalam keadaan mengajuk pun, tapi bila bersama dengan sahabat, ada ruang untuk tarbiyah tu, Nabi akan tarbiyah. Ini tarbiyah Rasul. Memang Masya Allah, memang cukup hebatlah contoh yang Nabi tunjukkan kepada kita. Dan Umar pun dia kata, bila dia masuk, dia perasan bahawa muka Nabi ni memang tengah marah lah. Nabi manusia kan, kita sebutkan daripada awal tadi, memang tengah marah. Lalu Umar pun ditanya, wahai Rasulullah, apa yang buatkan kamu ni berat sangat dengan isteri-isteri? Kalaulah kamu nak ceraikan mereka, Allah Ta'ala tetap akan bersama dengan kamu. Malaikat Jibril, Mikail, aku dan juga Abu Bakar, setiap orang-orang yang beriman, pun akan bersama dengan kamu. Maksudnya gitulah Umar nak sebutnya. Kemudian Umar dipuji Allah dan dia mengharapkan supaya apa? Supaya Allah Ta'ala turunkan ayat berkenaan dengan ni. Sebab apa? Sebab dia tahu dia ni memang banyak muafakat yang berlaku lah kepada dia ni. Kemudian turunlah ayat-ayat akhir ni, yang ayat yang kita bacakan ni. Wa in tazhar alaih fa innallaha wa maulah wa Jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika zahir. Dan juga ayat ni. Ayat-ayat yang lagi yang kita bacakan tadi tu kan. Ayat apa tu? Asarabuhu in talaqakun an yubdilahu azwajan khairan minkunna sampai ayat tu kan. Jadi turun ayat Quran tu sama macam apa yang kita bacakan tadi tu daripada ayat Quran tu. Jadi kisahnya apa dia? Nabi dipulaukan dan oleh isteri baginda, dan ada peristiwa yang berlaku yang sebelum daripada tu, yang seperti mana yang kita ceritakan tadi, yang menyebabkan Nabi ni mungkin terasa hati kan. Terasa hati apabila mereka ni berpakat-pakat untuk memulaukan baginda, mempermainkan kan, seolah-olahnya lah kan, mempermainkan baginda. Pada baginda bukan sekadar suami, bahkan juga merupakan rasul kan, kekasih Allah Rabbul Izzati kan. Takkanlah kita nak mempermainkan kan. Kalau kita lah pemimpin yang ada datang kan, kita tak akan permainkan pemimpin ni. Kita akan jaga protokolnya bagaimana dan bagaimana kan, kita akan jaga adab kita dengan pemimpin ni kan. Tapi Rasulullah tiba-tiba dipermainkan. Kerana apa? Kerana pengaruh yang buruk tadilah yang kita sebutkan tu. Pengaruh yang buruk daripada wanita-wanita Madinah, yang sebahagian daripada mereka ni menyanggah cakap suami mereka. Maka bila berlaku macam tu, Nabi pun menyendiri, tak nak balik rumah dan sebagainya. Ada sebahagian, kalau ikut cerita ni dalam satu malam lah kan, satu hari lah, kira dekat 24 jam lah kan. Ada hadis lain sebut sebulan, tapi sebulan tu saya tak pasti adakah berkaitan dengan ini ataupun tidak. Tapi sebenarnya kisah yang Umar tadi tu naik ke atas store bersama dengan Robah minta kebenaran tu, dia ada kronologi yang agak sama dengan hadis yang saya sebutkan sebulan tadi. Tapi nak ceritanya apa dia? Bila Nabi ni turun ayat Quran ni kan, Umar pun ditanya, ya Rasulullah, macam mana kamu nak ceraikan ke? Kamu jangan risau, kalau kamu nak ceraikan, kamu ceraikan je. Sifatnya macam itulah. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala akan gantikan kamu dengan wanita lain yang lebih baik. Jangan risau kan, jangan risau. Jadi tapi akhirnya apa yang berlaku? Rasulullah tak ceraikan kan? Rasulullah tak ceraikan. Dan itulah, Rasulullah tak ceraikan. Maksudnya akhirnya selesailah konflik tu. Umar lah yang jadi pendamai, yang jadi penyejuk hatilah kepada Rasulullah untuk kemudian kembali harmoni balik. Jadi banyak iktibar lah sebenarnya tuan-tuan, kalau kita baca dalam hadis dan juga muafakat yang kita bincangkan pada hari ni. Kalau Al-Imam Nawawi ni dia sebutkan banyak, dia kata antaranya boleh seorang suami memisahkan diri daripada isteri. Kalaulah isteri ni ada melakukan suatu perkara yang tidak menyenangkan suami lah.
Kemudian selain daripada tu, ini tak ada kaitan sangat dengan mafakot. Antaranya apa dia? Kewajipan minta izin nak masuk ke rumah seseorang. Sebab Umar tadi dia minta izin kan? Minta izin nak masuk ke, minta izin daripada Rabah tu. Kan? Kemudian boleh. Imam Nawawi dia kata boleh untuk kita ulang-ulang minta masuk. Kalau status tak clear lagi kan, maksudnya sebab Rabah tu lepas dia pusing muka tu dia tak cakap apa-apa kan. Jadi status tu benar ataupun tidak tu tak tahu kan. Jadi boleh ulang. Boleh ke tak boleh nak masuk ke rumah, kita boleh tanya tuan rumah tu, WhatsApp ke telefon ke apa benda kan. Kalau kita hari ni mudah kan. Dulu tak macam tu. Telefon tak angkat, telefon lagi tak angkat, telefon lagi tak angkat. Boleh kita ulang-ulang tanya supaya clear status. Kalau tak benar, tak payah masuklah. Kalau benar kita boleh masuk. Dan kalau berlakulah seorang sahabat berada dalam keadaan gelisah, kita kena bantu sahabat tersebut untuk hilangkan kegelisahannya. Hiburkan dia, lapangkan dadanya, ringankan kesusahannya. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi. Maksudnya apa? Ni dipandang dari sudut apa? Kalau kita boleh tak pandang daripada banyak sudut sebenarnya. Kita boleh pandang dari sudut sahabat. Maksudnya Omar ni dia sahabat kepada Rasulullah. Sebenarnya isu tu simple je, tapi kadang-kadang tu kita perlukan orang ketiga kan. Orang ketiga untuk mendamaikan. Jadi data orang ketiga ni boleh jadi telinga cukup dah. Nak jadi telinga tempat meluahkan perasaan je kan. Jadi Nabi pun bercerita apa benda-benda semua. Maka rasa macam terlepas beban. Kemudian rasa lega sikit, okeylah balik rumah lah. Kan? Dah rasa lega dah. Sebelum tu rasa terbuku di hati. Ini manusia tuan-tuan kan, sifat manusia. Kan kalau hidup sampai 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun hidup bersama kan. Ayah saya meninggal itu hari, mak saya duk cerita 50 tahun lebih kan hidup bersama, macam mana menangis hari-hari. Sampai hari ni mak saya menangis. Allahu Akbar. Anak-anak lah kena datang kan. Anak-anak yang dekat, kakak saya, abang saya, anak-anak buah saya, cucunya kan datang dengar kisah. Kadang-kadang kisah yang sama je, tapi kita nak bagi dia release. Yang bagi release. Ini manusia kan, kita perlukan orang ketiga untuk menjadi telinga. Jangan yang menjadi telinga ni menambah-nambah pula bercakap-cakap. Kan jadi telinga betul kan, jadi pendengar yang baik. Dalam satu konteks yang lain kita boleh kata bapa mertua kan, sebab Omar ni adalah bapa mertua kepada Rasul sebenarnya, sebab anaknya berkahwin dengan Nabi. Menjadi pendamai. Kalau kita tengok cerita Melayu, mak mertua banyak main peranan tak? Mak mertua ni menjahanamkan lagi rumah tangga kan. Ini tak patut berlaku lah sebenarnya. Selagi mana boleh didamaikan, kita cuba damaikan kan. Selagi mana boleh didamaikan. Jadi ayah mertua ambil part kan. Kalau kita tengok macam riwayat yang saya ceritakan tadi, isterinya Omar dah macam setuju dengan cara isteri Nabi tu kan. Jadi perempuan tak boleh ambil pot bab ni. Dia kena lelaki pergi. Lelaki ni lebih matang, lebih sifatnya mendamaikan dalam bab rumah tangga ni. Jadi jangan bagi perempuan. Kalau perempuan dia tak selesai masalah, nanti dia tambah lagi rencam-rencam lain tu, rempah-rempah lain tu, jadi makin haru biru rumah tangga kan. Jadi Omar yang ambil peranan untuk mendamaikan itu. Jadi satu konteks kita kata sahabat mendamaikan. Dan satu konteks lain ayah mertua kepada seorang menantu kan. Jadi macam apa nama tu, jangan jadi macam apa nama tu yang kisah Madu 3 Piramli kan. Itu parah tu, parah. Dan kemudian kita boleh tengok juga ni tak ada kaitan sangat dengan mafakot lah, kezuhudan Rasulullah sendiri dalam bilik tu kan, mengurangkan kemewahan dunia, menyimpan nikmat-nikmat yang Allah Taala nak bagi ni, simpan di akhirat kelak kan, simpan di akhirat kelak kan. Mudah-mudahan mendapat inilah kenikmatan di syurga tu ditunda kan. Biarlah tak dapat di apa, tak dapat di dunia ni kan. Yang lebih penting adalah kita akan dapat di akhirat kelak. Jadi inilah tuan-tuan sebahagian yang boleh saya kongsikan pada petang ni. Memang topik ni agak menarik lah sebenarnya. Topik ni agak menarik, bercerita tentang satu sisi pandang, sudut pandang. Jarang orang cerita pasal rumah tangga ni. Tapi kalau tuan-tuan rasa seronok nak cerita pasal rumah tangga Nabi ni, boleh dapatkan buku yang saya sebutkan tadi lah. Ustaz Luqman Makhtar tu, kalau ada yang menguruskan surau masjid boleh panggil beliau untuk bersama. Dapatkan nombor beliau daripada Ustaz Yusuf Arba'in pun tak apa. Sahabat-sahabat kami semua, masya-Allah. Kan, ada sisi-sisi yang menarik sebenarnya yang kita boleh ambil iktibar, sebab semua orang sebenarnya, kebanyakan daripada kita memang adalah suami ataupun isteri, ataupun kita ada mak ayah, ataupun kita ada anak menantu kan, yang kita boleh ambil iktibar. Tapi masya-Allah memang kisah ni tuan-tuan memberikan inspirasi kepada kita, banyak iktibar yang kita boleh dapat daripadanya. Yang penting yang kita boleh ambil dari sudut hukum, kita boleh ambil tadi, cerai ini perkara yang harus.
Kan cerai perkara yang harus. Tapi selagi mana kita boleh damaikan, kita damaikan insya-Allah. Kita pertahankanlah rumah tangga kita. Kita elakkan daripada fenomena yang berlaku pada hari ini cukup banyak. Kan anak-anak muda kita baru kahwin setahun, 2 tahun dah bercerai. Kadang-kadang kita tengok dalam kisah tu tak berlaku dukul pun lagi, bersama pun belum lagi. Kan baru kahwin 1 hari, 2 hari dah bercerai. Kan perkara yang tak patut berlaku lah. Perkahwinan ni bukan perkara yang boleh kita buat main-main kan. Jadi seboleh-bolehnya kita mendamaikanlah, kita mendamaikan. Dan Nabi sendiri pun walaupun Allah Taala memberikan pilihan kepada baginda, maksudnya kalau kamu ya Rasulullah menceraikan isteri-isteri kamu ni pun Allah Taala takkan bagi letak kesalahan itu kepada Nabi, takkan kan. Jadi kalau Allah Taala tak letakkan kesalahan tu di tangan Nabi, macam mana pula kita kan, lagilah kita tak boleh. Jadi dikala ada kuasa besar, lesen besar sebegitu pun Nabi tetap tak menceraikan isteri baginda. Maksudnya jalan damai itu memang kita tahulah Nabi ni dia suka kepada jalan damai itu. Itu Islam ajarkan kepada kita, itu yang Nabi ajarkan kepada kita, dan itulah yang kita lakukan. Kita tunjukkan contoh kepada anak-anak kita nanti insya-Allah. Jadi saya ingat cukup sekadar tu tuan-tuan perkongsian saya pada petang ni. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.